Ini bab-bab memerangi orang-orang Khawarij dan orang-orang mulhid, orang-orang yang tidak mempercayai agama. Ba'da iqamatil hujjah alaihim, setelah dikemukakan hujjah kepada mereka. Dan firman Allah, wa ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Dan tidaklah Allah akan menyesatkan mana-mana kaum setelah Dia telah memberi petunjuk kepada mereka, hatta yubayyana lahum, sehinggalah dinyatakan kepada mereka ma yattaqun, apa-apa yang mereka perlu hindari. Wa kana Ibnu Umar yarahum, Ibnu Umar menganggap mereka, yakni Khawarij, syirara khalqillah, makhluk Allah yang paling teruk, paling jahat. Wa qala, beliau berkata, innahum intalaqu ila ayat, mereka pergi kepada ayat-ayat yang turun berhubung dengan orang-orang kafir, tetapi mereka pakaikannya untuk orang-orang mukmin. Mereka letakkannya, pasangkannya pada orang-orang mukmin. Yang ni pokok Khawarij itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Suwaid bin Ghafalah. Qala Ali, katanya Ali berkata, kalau aku ceritakan kepada kamu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu hadis, maka demi Allah, kalau aku jatuh daripada langit, itu terlebih baik lagi bagiku daripada aku berdusta atas namanya. Tetapi kalau aku menceritakan kepada kamu berhubung dengan antara sesama kita, berhubung dengan perkara yang berlaku di antara sesama kita, maka sesungguhnya perang itu adalah tipu helah. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar satu golongan di akhir zaman, huddathul asnan, yang muda umur mereka, orang-orang muda, sufahaul ahlam, yang mana sufahaul ahlam, tidak bijaksana orangnya mereka adalah daripada orang-orang yang bodoh. Yaquluna min khairi qaulil bariyah, mereka mengatakan, mereka mengucapkan ucapan orang yang terbaik. Iman mereka tidak melepasi halqum mereka. Yamruquna minad din, mereka keluar daripada agama seperti mana as-sahmu, anak panah, keluar daripada ramiyah, yakni binatang yang dipanah. Fa aina ma laqitumuhum, di mana saja kamu temui mereka, faqtuluhum, bunuh mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah, kerana pada membunuh mereka ada pahala kepada orang yang membunuh mereka pada hari kiamat nanti. Diriwayatkan daripada Abi Salamah dan Atha bin Yasar bahawa mereka berdua telah pergi menemui Abu Sa'id Al-Khudri, lalu mereka bertanya beliau tentang Haruriyah. Adakah engkau telah mendengar Nabi SAW berkata tentang Haruriyah itu? Abu Sa'id berkata, saya tidak tahu apa Haruriyah. Yang saya dengar daripada Nabi SAW ialah baginda bersabda, akan keluar di kalangan umat ini, walam yaqul minha, baginda tidak mengatakan daripada Haruriyah itu akan keluar siapa? Qaumun, itu fa'il kepada yakhruju, satu golongan, tahqiruna salatakum ma'a salatihim, kamu akan merasa tidak ada apa-apa pun sembahyang kamu berbanding dengan sembahyang mereka. Kamu akan merasa lekeh sembahyang kamu jika dibandingkan dengan sembahyang mereka. Mereka membaca Al-Quran, tetapi bacaan itu tidak melepasi halkum ataupun hanajir, yakni saluran pernafasan mereka. Yamruquna minad din, mereka akan keluar daripada agama seperti mana keluarnya anak panah daripada binatang yang dipanah. Pemanahnya melihat kepada anak panah, kepada mata anak panahnya, kepada tempat dibubuh mata anak panah dalam kayu anak panah tu. Fayatamara, dia ragu, dia masih ragu lagi apabila melihat kepada hujung anak panah tu, ujung anak panah. Hal aliqa biha min ad-dam syai'un, adakah ada terlekat apa-apa kesan darah padanya? Yani tak ada nampak kesan apa-apa pun.
Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, beliau ada menyebutkan tentang Haruriyah, golongan Haruriyah. Maka beliau berkata, Nabi SAW bersabda, yamruquna minal Islam, mereka akan keluar daripada Islam, muruqas sahmi, seperti mana keluarnya anak panah, minar ramiyah, daripada binatang yang dipanah. Babu man taraka qital al khawarij, ini bab orang yang tidak memerangi golongan khawarij, litta'alluf, untuk menjinakkan hati mereka, wa alla yanfiran nas anhu, dan supaya orang tidak lari daripadanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Sa'id, beliau berkata, ketika Nabi SAW sedang membahagi harta kepada orang ramai, tiba-tiba Abdullah Dzul Khuwaisirah At-Tamimi datang kepadanya. Lalu dia berkata, berlaku adillah wahai Rasulullah. Nabi SAW pun berkata, siapa lagi akan berlaku adil kalau aku pun tidak adil? Umar bin Al-Khattab pun berkata, biarkan aku memenggal saja lehernya, biar aku tetoklah dia ni. Qala, Nabi SAW kata, da'hu, biarkan dia. Fa inna lahu ashaban, dia ada ramai sahabat-sahabat dia. Yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihi, seseorang daripada kamu berasa lekeh, berasa tidak ada apa pun sembahyangnya berbanding dengan sembahyangnya, yakni sembahyang pokok khawarij. Puasanya berbanding puasanya, yakni puasa pokok khawarij itu. Mereka akan keluar daripada agama kama yamruqus sahmu minar ramiyah, supaya tadi juga yunzaru fi qudadhihi, dilihat pada bulu anak panah itu, tidak didapati apa-apa pun kesan padanya. Kemudian dilihat pula pada mata anak panah itu, tidak ada apa-apa pun kesan padanya. Kemudian dilihat pula pada risafnya, yaitu hujung anak panah itu, tidak juga kelihatan apa-apa. Kemudian dilihat pada nadhiyihi, nadhiyihi, yaitu satu tempat lah, tempat anak panah, tempat ikat mata anak panah, nadhiyihi, fala yujadu fihi syai'un, tidak didapati apa-apa kesan pun di situ. Ataupun nadhi itu dengan makna kayu anak panah tu, batang anak panah tu, dilihat situ tak ada nampak apa-apa kesan pun. Qad sabaqal farth wad dam, padahalnya anak panah itu telah melepasi bahagian tahi dalam perut binatang itu, dan melepasi darah dia. Tanda golongan mereka itu ialah ada seorang lelaki yang mana salah satu daripada dua tangannya, ataupun baginda bersabda, salah satu atau dua susunya, thadiyaihi, dua teteknya seperti tetek perempuan. Atau qala mithlal bad'ah, ataupun baginda bersabda seperti bad'ah, yakni daging, tumbuhan, ketumbuhan daging yang berlebih-lebih tu, begitu. Tadardar, yang mana bergoyang-goyang, ketumbuhan daging tu. Yakhrujuna, mereka akan keluar, akan muncul ketika berlaku perpecahan di antara orang. Qala Abu Sa'id berkata, aku bersaksi bahawa sesungguhnya aku telah mendengar daripada Nabi SAW, dan aku bersaksi bahawa Ali telah membunuh mereka, telah memerangi mereka, dan aku bersamanya. Dibawakan seorang lelaki yang mengikut gambaran yang telah diberikan oleh Nabi SAW tadi. Qala, beliau berkata, yakni Abu Sa'id, fanazalat fihi, ayat ini turun berhubung dengan orang tadi, yakni orang tadi hak pergi dengan Nabi SAW tadi. Wa minhum man yalmizuka fi sadaqat, ada orang yang mempertikaikan engkau, yang mengejek engkau kerana pemberian sedekah tu, pemberian zakat itu. Ada orang yang mengejek, yang mencela engkau, yang mengaibkan engkau kerana pemberian sedekah tu. Dia kata tak adil lah tadi. Diriwayatkan dari Yusair bin Amr, beliau berkata, aku berkata kepada Sahal bin Hunayf, adakah engkau telah mendengar Nabi SAW bersabda apa-apa berhubung dengan khawarij? Beliau berkata, saya telah mendengar baginda bersabda, wa ahwa biyadihi, sambil baginda menunjukkan tangannya ke sebelah Iraq. Sebelah Iraq lah, dia tunjuk ke sebelah Iraq. Akan keluar daripada arah itu
qaumun, satu golongan, yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Quran, tetapi bacaan itu tidak melepasi halkum. Yamruquna minal Islam, tadi yamruquna minad din, ni yamruquna minal Islam muruqas sahmi, tadi kamuruqis sahmi, ni muruqas sahmi minar ramiyah. Supaya tadi juga. Ini bab sabda Nabi SAW, lan taqumas sa'ah, kiamat tidak akan berlaku selagi tidak berperang dua golongan, yang mana dakwaan masing-masing sama, yang mana dakwaan ataupun seruan mereka sama. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan berlaku selagi dua golongan tidak akan berperang, yang mana dakwaan ataupun seruan mereka masing-masing adalah sama. Bab ma jaa fil muta'awwilin, ini bab tentang muta'awwilin, orang-orang yang mentakwilkan, pentakwil. Riwayat daripada Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Abd al-Qari, mereka berdua menceritakan kepada perawi di bawahnya, yakni Urwah bin Az-Zubair, bahawa mereka telah mendengar Umar bin Al-Khattab berkata, aku telah mendengar Hisham bin Hakim membaca surah Al-Furqan semasa hayat Nabi SAW. Aku dengar bacaan dia dengan teliti. Rupa-rupanya dia membaca ayat-ayat itu mengikut cara banyaklah yang tidak pernah Rasulullah SAW mengajarkannya kepadaku. Begitu. Fakittu usawiruhu, hampir aku menerkamnya ketika dia sedang bersembahyang, tetapi aku tunggu sehingga dia memberi salam. Sebaik saja dia memberi salam, aku pun menariknya, menarik dia tu, tengkuknya itu, yakni labbab tu memasukkan kain ke tengkuk dan heret, itu makna labbab tu. Aku mengheretnya, mengheret tengkuknya itu dengan kain aku. Faqultu, dan aku kata kepada dia, siapa ajar engkau baca surah ni? Dia kata, Rasulullah SAW mengajarkan aku. Faqultu lahu, saya kata kepadanya, engkau dusta. Demi Allah, Rasulullah SAW telah mengajar surah ini kepadaku. Yang aku dengar engkau baca tu. Aku pun bawa dia, heret dia pergi kepada Rasulullah SAW. Aku kata, wahai Rasulullah, saya dengar dia ni baca surah Al-Furqan mengikut cara yang engkau tidak pernah ajar saya, padahal engkau telah pun mengajar saya surah Al-Furqan itu. Qala, perawi berkata, Rasulullah SAW pun bersabda, berkata, lepaskan dia hai Umar, bacalah engkau wahai Hisham. Hisham pun bacalah bacaan yang telah saya dengar dia baca tadi. Rasulullah SAW pun bersabda, beginilah ayat ini diturunkan. Kemudian baginda berkata, baca pula engkau wahai Umar. Aku pun bacalah. Rasulullah SAW pun kata, beginilah ayat ini diturunkan. Thumma qala, kemudian baginda bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf ataupun 7 cara bacaan. Faqra'u ma tayassara minhu, bacalah mana yang termudah kepadamu daripadanya. Diriwayatkan dari Abdullah, beliau berkata, bila turun ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm, maka orang-orang yang telah beriman dan mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, maka terasa beratlah kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan mereka berkata, siapakah di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Rasulullah SAW pun bersabda, bukan seperti yang kamu sangka itu. Sebenarnya ia bermaksud seperti yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya, hai anakku, jangan engkau menyekutukan sesuatu dengan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Diriwayatkan dari Itban bin Malik, beliau berkata, Rasulullah SAW datang kepadaku. Faqala rajulun, ada seseorang berkata, di mana Malik bin Dukhshun? Maka ada seseorang pula di antara kami kata, itu munafik tu, dia tidak sayang kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW pun kata, jangan kata begitu. Dia mengucap la ilaha illallah, dan dengan ikhlas kerana Allah dia mengucap. Orang itu pun kata, ataupun mereka pun kata, baiklah Rasulullah. Qala, baginda pun berkata, sesungguhnya
tidak dibawakan seseorang hamba pada hari kiamat dalam keadaan dia ada padanya la ilaha illallah. Tidak dibawakan seseorang hamba dengan la ilaha illallah itu, melainkan Allah haramkan kepadanya neraka. Diriwayatkan ini Abu Abdurrahman dan Hibban bin Atiyah bertengkar. Abu Abdurrahman kata kepada Hibban, aku tahu dah, kata dia, apakah sebab yang membuatkan sahabat engkau itu berani untuk menumpahkan darah ini? Maksud beliau ialah Ali, sahabat engkau tu Ali. Qala ma huwa, kata yang seorang lagi itu Hibban itu, apa engkau tahu tu? Ma huwa la aballak, apanya? Apanya engkau tahu tu? Qala sami'tu syai'un sami'tuhu yaqul, itu sesuatu yang aku pernah dengar sendiri, dia kata. Qala, kata Hibban itu, apa? Qala, dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan aku wa Zubair bersama dengan Zubair dan Aba Marthad, semua kami berkuda. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu pergi sampai kepada Raudhah Hajj. Abu Salamah berkata begini. Qala Abu Awanah, Abu Awanah berkata, fa inna fiha imra'atan, di sana ada seorang perempuan yang ada bersamanya sahifah, yang disurat daripada Hatib bin Abi Balta'ah untuk ataupun kepada orang-orang musyrikin. Kamu bawa dia kepadaku. Kami pun pergi dengan menaiki kuda kami sehingga bertemu dengan dia di tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakapkan itu. Dia sedang menaiki untanya. Hatib telah menulis kepada penduduk Mekah tentang kedatangan Rasulullah kepada mereka. Faqulna, kami pun tanya dia, di mana surat yang ada pada engkau itu? Dia kata tak ada apa-apa, tak ada surat apa pun dengan aku. Kami pun menurunkan dia tu sekali dengan untanya, biar duduk. Fabtaghaina fi rahliha, kami pun mencari surat itu pada kenderaannya, tetapi kami tidak mendapati apa-apa pun. Kami tidak menemui apa-apa pun. Dua orang sahabat saya tu kata, kita tidak nampak apa-apa surat pun pada dia ni. Qala, Ali berkata, aku pun berkata, tetapi aku kata, kan kita yakin bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berdusta. Kemudian Ali pun bersumpah, demi Tuhan yang orang bersumpah menggunakan namanya, sama ada engkau keluarkan surat itu atau aku akan telanjangkan engkau. Perempuan itu pun tunduk, ambil di pinggang dia ni. Pinggang dia, dekat pinggang dia ni dia ada ikat di situ satu kain, dengan kain dia diikat dekat pinggang. Dia pun keluarkan surat itu. Fa'atau biha, mereka pun bawakan surat tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar pun kata, wahai Rasulullah, dia telah berkhianat kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin. Biar aku penggal saja lehernya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, wahai Hatib, apakah yang mendorong kau melakukan ini semua? Dia kata, wahai Rasulullah, kenapanya saya akan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya? Tetapi sebenarnya saya bermaksud untuk berbudi kepada mereka. Saya mahu biar ada sesuatu budi saya pada mereka yang dapat memelihara keluarga dan harta benda saya di sana. Di antara sahabat engkau ni tidak ada seseorang pun, melainkan ada juga orang di antara keluarga dia yang dapat membela dia, yang dapat mempertahankan, menjaga ahli keluarganya dan harta bendanya. Nabi SAW pun kata, betul dia, benar cakapnya itu. Fala taqulu lahu illa khairan, jangan kamu kata apa-apa lagi terhadap dia kecuali yang baik. Qala, perawi berkata, fa'ada Umar kembali mengatakan lagi apa yang telah dikatakannya itu. Dia kata, wahai Rasulullah, dia telah berkhianat kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin.
biar aku penggal saja lehernya. Qala, Nabi SAW pun bersabda, bukankah dia ni ahli Badar? Mana engkau tahu? Tentu Allah telah pun mengetahui tentang mereka ini, sehingga Allah berkata, i'malu ma syi'tum, buatlah apa yang kamu mahu, faqad aujabtu lakumul jannah, aku sudah pastikan syurga untuk kamu. Faghrawraqat ainahu, maka bergenanganlah air mata Umar. Faqala, dia pun berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulullah yang lebih tahu, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu kalau macam tu. Abu Abdullah berkata, khakh, itu yang lebih sahih. Tetapi begitulah kata Abu Awanah, haj, dia kata haj. Abu Abdullah berkata haj itu adalah kesilapan dari segi ejaan, tulisan, tashif. Itu satu tempat, nama satu tempat yang lain. Hushaim pula berkata khakh, yakni raudah khakh, tempat Nabi SAW kata kamu pergi situ jumpa dengan perempuan tadi, namanya raudah khakh, bukan raudah haj. Habis. Malam ni kita baca tentang qital khawarij. Kita masih lagi di dalam bab istitabatil mu'anidin wal murtaddin, golongan yang kerah kepala, degil, tak saya dengar buah orang, dan golongan murtad. Cerita pasal memerangi mereka. Seseolahnya Imam Bukhari dengan buat tajuk ni qitalil khawarij wal mulhidin ini, dia nak katakan puak-puak khawarij ini pun sebenarnya termasuk dalam golongan murtad. Dan murtad dia tu bukan murtad biasa gini saja, tidak. Sebab apa yang siapa suruh perang ni? Sebab dia pun angkat senjata juga, nak guling kerajaan. Nak guling kerajaan. Dan bukan sekadar itu saja puak-puak ni, bahkan dia mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi SAW, termasuk Sayyidina Ali, termasuk Sayyidina Muawiyah, dan ramai lagi yang lain. Dia kata kafir. Itulah sebabnya Imam Bukhari buat mari di sini. Wal mulhidin, maknanya hak kita boleh perangi ni bukan orang hak murtad saja, hak angkat senjata tu. Orang-orang mulhid yang tidak percaya kepada agama, puak-puak etis pun begitu juga. Macam-macam hak tak ada agama ni. Hak agama kafir pun ada juga, sembah berhala. Hak tak ada agama langsung pun ada juga. Pada hakikatnya kafir. Kalau kafir tu harbi, maka kita boleh perang. Kita boleh perang. Situlah maksudnya sini. Tapi perang pun ba'da iqamatil hujjah alaihim, setelah dikemukakan hujjah kepada mereka. Kena bahas dulu. Dan begitulah yang Sayyidina Ali buat. Sayyidina Ali hantar Ibnu Abbas bahas dulu. Bahas tak boleh pergi pokok dia, tak boleh. Tapi dia degil, tak dengar. Itulah Imam Bukhari buat di bawah tajuk ni pokok kerah kepala. Ni punca sesat dia nya apa? Dia tak sepakai jamaah sahabat tu, tak sepakai sahabat. Padahal puak dia ni tak ada seorang abuk, orang panggil puak khawarij ni tak ada seorang pun sahabat, tak ada seorang pun sahabat terlibat dengan puak ni. Tapi dia berasa dia pandai, muka dia Arab juga, dia reti juga bahasa. Padahal Quran orang ni dia boleh berubah-ubah pendapat. Dia faham gitu. Muka sahabat ni pun dia manusia juga, dia boleh salah juga. Dia faham gitu. Tu tak kena. Dan firman Allah, itu seperti kita baca tadi lah, Ibnu Umar menganggap mereka ini, puak-puak khawarij ini, adalah syirar khalqillah, makhluk Allah yang paling jelek lah. Ibnu Umar kata puak-puak ni lagu mana? Ayat-ayat yang turun untuk orang kafir itu, dia pasal untuk orang-orang mukmin, untuk sahabat-sahabat. Dia kenakan ayat ni sahabat ni. Lagu tu. Dia kena gitu. Puak-puak khawarij lepas tu Imam Bukhari mari hadis ini. Sebenarnya hadis-hadis tentang khawarij ini banyak kali dah kita jumpa, tapi bezalah sikit sebanyak tu. Sini yang pertama Sayyidina Ali kata, dia kata kalau nak cerita hadis bagi seseorang sahabat, bukan dia saja sebenarnya, orang lain pun lagu tu. Sampai Ibnu Mas'ud kalau nak baca hadis, kita ya mudah baca hadis ni sebab kita tak serah. Tu sebenarnya tak serah, berat dia. Ada hikmat juga tu habis lagu tu.
Tetapi ada orang yang dia takut. Sampai Ibnu Mas'ud sampai merah muka, peluh selalu kalau dia nak royak hadis ke apa peluh, nengung lama peluh. Sebab itu hadis dia tak banyak. Terus taruh dia rapat dengan Nabi SAW daripada awal lagi peluh. Ramai lagi sahabat-sahabat yang lain kadang-kadang duduk ke bangun ke duduk tak bangun. Sebelum nak royak hadis tu, bukan dia tak ingat, dia ingat takut silap sikit pun. Zubair bin Awam, seorang sahabat besar tu, jami' ahli syurga. Orang-orang duduk kata jarang dia royak hadis. Macam dia ni tak aja dengar hadis Nabi SAW. Apa kat lagu tu? Dia takut, dia kata. Dia royak gitu. Sebenarnya dia takut. Bukan dia tak tahu, dia tahu belaka. Tapi takut silap. Begitu juga Sayyidina Ali, dia kata, kalau cerita bab hadis, kalau nak royak hadis ni, baik aku jatuh daripada langit, jatuh. Jatuh ke tanah. Kita kata atas kapal terbang tu terjun, tahu gitu. Baik lagi. Daripada aku ceritakan sesuatu atas nama Rasulullah. Hak tak betul. Dia tak berani. Sayyidina Ali. Itu kalau hadis. Tapi kalau cerita antara sesama kita, sesama kita, tu boleh jadi aku kecek kadang-kadang tak terang. Kalau hak Rasulullah tak ada tak terang. Taqiyah tu hak buah Syiah saja kata. Hak Sayyidina Ali, kalau Rasulullah terang, tak ada keliru-keliru. Kalau hak sama kita ni boleh jadi ada maslahatnya. Takkanlah nak royak, nak pergi perang dengan puak-puak Khawarij, nak royak juga kau orang. Ada kalanya kita kena sembunyikan, rahsiakan. Tak boleh royak hak tu. Itu maksud dia. Kalau sesama kita, maka perang itu adalah satu tipu hela. Termasuk dalam tipu hela tu kita tak royak lah. Kita tak senyap, tak tahu gong gitu lah. Jadi Sayyidina Ali tak royak. Itu maksud kalau sesama kita boleh jadi aku tak cerita. Tapi kalau Rasulullah belah mana-mana pelik tak serupa, orang akan kata lagu mana pun dah kena royak. Kerana aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar satu golongan di akhir zaman, huddathul asnan. Ya umurnya muda tu lah ke mana? Tak kata ada hak tua apa dia. Tak kata ada semua muda tu kita kata bawah pada 40 ke? Bawah pada 40 belaka pengikut dia. Tak kata lagu tu. Dah, maksud huddathul asnan di sini walaupun tua dah pun nak banding generasi dia tu, bukan generasi sahabat. Tu isyarat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat di zaman tabi'in itu tualah sahabat ni. Tak ada seorang pun di kalangan sahabat ni masuk pokok dia. Mana pokok dia ni pokok muda lah, golongan muda lah nak banding dengan sahabat tu. Walaupun dia tua umur, mungkin ada yang tua pada ketika tu. Itu maksud huddathul asnan. Yang ni dari segi perkiraan generasi tu. Dia bukan daripada generasi sahabat. Sufahaul ahlam, tak cerdik sangat pokok ni. Sebab apa? Cerdik-cerdik ni mana kalau ikut Quran dan Sunnah. Kalau tak ikut Quran dan Sunnah tak cerdik. Ni pun dia tak sepakat tu. Dia tak sepakat hak sahabat. Dia nak faham sendiri Quran. Dengan sebab itulah puak-puak dia kata apa ni, orang perempuan hak tinggal semaya apa pun qada semaya ketika mari kota tu dia pakai buah dia di. Lepas pada tu apa ni? Lagi pendapat dia kalau orang melakukan dosa besar jadi kafir masuk neraka kekal. Dia tak dengar sahabat. Dia dengar. Dia pakai buah dia, hak dia faham lagu tu. Dia faham dalam Quran sebut orang yang bunuh orang Islam masuk neraka kekal. Dia kira gitu. Dia tak tengok dah sahabat kata lagu mana. Sebab apa? Ini mana termasuk golongan yang balah dengan doktor. Ni. Lagi buat Syiah support. Dia Khawarij dengan Syiah ni tubik daripada Sayyidina Ali lah asalnya. Berkait dengan Sayyidina Ali. Mula-mula semuanya ni pengikut Sayyidina Ali. Lepas tu bila Sayyidina Ali nak berdamai dengan Muawiyah, satu golongan jadi Khawarij, satu golongan tetap Syiah, jadi pengikut sedia dia. Sebenarnya puak-puak ni tak pakar berlaku. Tak pakar berlaku. Jadi Khawarij itu dia kata puak-puak ni dia tak sepakat doktor lah.
Syiah pun lagu tu juga. Dia musuh dengan sahabat-sahabat. Pas lagu mana lah nak sembuh, nak jumpa ubat. Sedangkan ubat duduk situ, dia duduk kata huduh pula kau tu. Marah, maki, tak padan-padan. Tak ada maknanya benci kau sahabat tu lebih daripada pokok ni. Tak ada. Dalam dunia ni hak paling jahat sahabat. Dia letak situ. Berat kalau orang sakit buat lagu tu. Hak paling jahat doktor. Semua balas dengan doktor. Tak say baik. Oh, padan lagu tu. Lagu tu lah pokok ni. Sufahaul ahlam. Yani otak mereka, fikiran mereka tak cerdik. Yaquluna min khairi qawlil bariyah. Apa dia setengah-setengah ulama dia kata di sini berlaku maqlub ni. Hadis ini maqlub matannya. Sepatutnya yaquluna min qawli khairil bariyah. Gitu dalam kebanyakan hadisnya, bukan min khairi qawlil bariyah. Walau bagaimanapun ada pertikaian lah di sana, ada yang mengatakan hak ni pun lagu ni pun betul juga. Tak apalah. Hak nak ayatnya kepada dia. Puak-puak dia ni kecek, dari segi kecek memang molek. Paling molek lah kalau nak kira. Takut kepada Allah, takut kepada neraka, tak segini, tak segini. Puak-puak dia ni. Tetapi iman mereka tidak melepasi halku. Kecek molek, sedap kecek. Tetapi sekat kecek lah, tak sapak hati. Itu mana gambaran Nabi SAW. Ada kumpulan hak lagu ni, tak sapak hati dan mudah keluar daripada agama tu, seperti mana anak panah keluar. Apa kata tadi lah. Jadi anak panah tu oleh kerana laju sangat kena binatang ni kijal, kita kata kijal ataupun usah kena kena anak pak tumbuh pergi alik sana, anak panah. Lepas tu orang panah tadi daripada jauh pergi tengok, ni mati ni, usah ataupun kijal, tapi kena anak panah kita kau ni mati ni. Tengok anak panah, tengok belek kau ni tak ada nampak bekah. Tak ada nampak bekah. Nak ceritanya puak-puak ni walaupun dia kata dia beragama, mudah sangat nak keluar daripada agama. Macam tidak pernah beragama sikit pun. Tak ada kesan agama. Mudah sangat. Ni. Dia tidak takut. Tidak takut. Langgar terus. Dari segitu nak ayat tu. Maknanya kalau kita tengok, tak ada nampak semayang molek-molek kuat gitu mo. Puasa kuat. Kecek sedap cara kau agama gini, baca ayat Quran. Lepas tu lagu mana pun lagu lain semata-mata. Macam tak pernah baca ayat Quran. Tak ada tanda kesan orang baca Quran sikit pun. Tak ada tanda orang semaya. Gitu maksudnya. Nabi SAW kata dah, kalau bertemu dengan mereka ni, puak-puak ni, bunuh. Apa-apa dia tidak bunuh zaman dia ada dah. Pasal tak sampai masa ni tak cukup syarat. Bila cukup syarat, mana dia nak lawan kerajaan. Baru pada ketika itu. Dan hal ni berlaku di zaman Sayyidina Ali. Kerana orang yang bunuh tu boleh pahala. Ini menunjukkan bahawa orang yang menyeleweng daripada agama Islam ni bahaya sangat. Dan tak apa bunuh mereka sampai ke peringkat bunuh pun tak apa. Terutama kalau cukup syarat dia sanilah. Sebab apa? Kalau tidak dia akan merosakkan orang lain. Dan orang akan keliru. Cuba kita fikir sekarang ni nak. Orang Kristian ke orang kafir boleh kata. Ada juga kalau kita kata Bible tu mana aslinya? Mana originalnya? Agak kata dia lebih kurang ya. Kita demo pun lagu tu juga. Tu Syiah tu ada. Dia kata ada Quran lain. Dia tak pakai Quran ni tidak asli, dia kata. Apa kita nak katakan? Kalau kita kata kau orang Hindu, apalah agamanya teruk sangat ni, menyeksa diri, tak pernah sabar, tidak sesuai dengan kemanusiaan. Kalau kita kata gitu, dia pun kata, tu kamu pun ada juga. Tu Syiah duduk di 10 Muharram tu katok tubuh tu, darah-darah tu kan? Apa kita nak katakan? Kalau kita terima dia ni sebagai Islam, kita tak boleh kata apa. Lebih kurang kita ni dengan orang kafir juga. Tapi kalau kita istihad dengan jelas selalu, hak lagu ni tidak Islam, senang. Orang tak boleh kait dah ni. Pasal apa? Tak ada pengiktiraf. Nak kata iktiraf lagu mana? Dan Nabi SAW sendiri kata dah ni. Nak kata Islam lagi kok? Takkanlah orang Islam boleh bunuh pula. Ini pasal Khawarij. Pak dia tu jadi kafir tu sebab apa? Kalau kita perhati, dia kafirkan sahabat. Hak lain-lain pula lagu lah juga. Sebab itulah kita baca dalam kitab ni, dalam Hasyiah ni,
Dalam Hasyiah ni muka surat 1024 ni. Hasyiah sebelah. Ulaika, pada ketika menguraikan ulaika hum syirarul khalq. Qala Syekh Taqiyuddin As-Subki fi fatawahu. Syekh Taqiyuddin As-Subki dalam fatwa dia kata, dia berhujah dengan hadis ni lah. Dia kata kafirnya puak-puak Khawarij dan puak-puak pelampau Syiah ni. Apa sebab? Sebab mereka telah mengkafirkan sahabat-sahabat besar. Pasal apa? Pasal dengan mengkafirkan sahabat-sahabat itu berarti mereka secara tidak langsung mengkafirkan Nabi, mendustakan Nabi SAW yang telah menyaksikan, yang telah bersaksi bahawa sahabat-sahabat dia tu masuk syurga. Dah kafir, nak masuk syurga lagu mana sahabat-sahabat? Maknanya dia mendustakan Nabi SAW. Bila mendustakan Nabi jadi kafir. Itu dia faham lagu tu. Kata Muhasyi ni, syarih ni, pengarang kitab ni, dia kata hadza indi ihtijajun sahih. Ni bagi saya hujah, cara mengambil hujah yang betul sekali. Wa dhahaba akthar, tak apalah tu. Gitulah. Maknanya puak-puak ni apa sebab dia rosak? Dia tidak Islam. Bahaya kalau tidak. Keliru dah jadi sebab agama lain. Biar sekat orang lain sudahlah. Orang boleh kata ni kitab tak asli, orang boleh persoalkan. Ni tak masuk akal ajaran lagu ni. Islam jangan. Jangan kaitkan. Sebab hak Islam molek dah. Hak ni puak-puak ni dia nak sebenarnya perancangan musuh daripada awal lagi. Nak suruh jadi keliru lah. Biar orang kata agama Islam dia serupa dengan agama lain. Tu maksudnya. Lepas pada tu riwayat ni Abu Sa'id Al-Khudri ni orang tanya ni, kamu ada dengar ke Nabi SAW kata berhubung dengan puak-puak Haruriyah? Haruriyah ni puak-puak Khawarij lah, pusat dia tu nama tempat Harura. Puak-puak situ orang panggil Haruriyah. Dia kata aku tak ada dengar kata dia Nabi sebut perkataan Haruriyah tu, tapi Nabi ada menyebutkan sifat-sifat puak-puak ni. Lagu mana? Dia kata iaitu golongan yang kamu kalau nak pandai semaya kamu dengan dia tak boleh lawan. Kuat dia semaya. Kuat dia semaya. Tak tidur dah tengah malam. Mereka baca Quran juga apa kita. Hadis ini menunjukkan bahawa tidak semesti orang ni kalau semaya dia Islam. Islam dia mesti molek. Tak mesti. Baru molek, nak menentukan molek tidak molek ni akidah. Ni dalil dia. Baca Quran pun lagu tu juga. Kalau sedap baca Quran kau, hebat baca Quran, tidak duduk situ. Memang ada kelebihan baca Quran tu, tetapi kepada yang beriman. Kalau hak tak ada iman, tak ada faedah. Tak boleh pahala. Sebab itulah Nabi SAW kata tidak sampai ke hati, sekat halqum. Sekat halqum ni baca ni sekat ni ya. Kalau dia nak berlagu pun huruf halak sekat ni. Tak ada dah, boleh pergi ke dalam lagi. Mana nak sedap, nak polek ke mana-mana pun kita kata bibir lidah, hak tu lah huruf-hurufnya tempat keluar. Suk-suknya alkum sekat tu ya, tak ada dalam. Mana dari segi bacaan cukup, tapi dalam hati tak sapa. Bila dalam hati tak sapa tu makna dia tidak percaya lah tu pada Quran tu hakikatnya. Itu mana tak sapa ke dalam hati. Baca saja. Ini isyarat dah, boleh jadi akan datang. Bila-bila masa akan berlaku pula. Puak-puak Syiah dia baca Quran, tapi kalau kecek keluar ni dia kata mula-mula dia jumpa dengan kita kan, dia kata dia percaya pada Quran ni juga, tapi kalau lama-lama dengan puak-puak dia kata Quran ni palsu lagu tu. Jadi faham gua mau baca tu lagu mana? Nipu lagu ni. Ini menunjukkan tidak semestinya hak baca Quran ke, hak semaya ke, dia tu boleh kekal di atas Islam. Tak mesti. Bahkan Nabi SAW kata keluar daripada agama ni lagu tu cepat sekali, macam tidak pernah beragama, tak ada kesan sikit abu. Lepas pada tu asal lagi pun serupa tu juga. Bau man taraka qital al-khawarij lit-ta'alluf. Dan Imam Bukhari mari sana kan suruh perang dengan puak-puak Khawarij ni, dengan puak-puak mulhidin. Perang sama ke? Dia cara Imam Bukhari gitu, kadang-kadang dia
terik, lepas tu dia kena pula. Kadang-kadang dia kena, lepas tu dia terik. Itu cara dia. Begitulah kita kena faham agama. Maknanya puak-puak Khawarij ni ada kalanya kita perlu perang, ada kalanya tidak. Walaupun orang-orang ni memang sampai ke peringkat boleh bunuh sebenarnya, tetapi kalau tidak cukup syarat, tak sampai masa, kita tak boleh. Sehingga jadi fitnah pula. Jangan. Ataupun kita tak cukup persediaan, jangan. Jangan. Serupa juga di sini. Nabi SAW tidak bunuh puak Khawarij. Ada dah tanda-tanda bahkan dia royak tu. Mana daripada keturunan ni, dia ada puak-puak dia. Tetapi pada masa tu puak-puak ni tak angkat senjata. Nabi SAW tahu dah puak-puak ni yang akan jadi puak-puak munafik maknanya, ataupun daripada anak cucu puak-puak dia. Lit ta'alluf, apa tu? Untuk menjinakkan mereka dengan harapan dia akan balik, dia akan insaf, dia akan gitu gini, dengan maksud tu. Dan supaya orang tidak lari. Orang tidak lari. Salah satu polisi Nabi SAW nya, iaitu dia tidak bunuh orang yang dikatakan sahabat, walaupun munafik, dia tak bunuh. Sebab apa? Takut orang-orang buat kecek lah. Orang-orang duduk cakap pula, dia kata Muhammad ni pasal tu, dia kalau orang tak berlaga dengan dia, dia bunuh. Lepas tu dia buat alasan lah, kata munafik lah gitu gini, padahal tak that. Sebenarnya setia sangat kepada dia, tapi dia tak boleh, tak serupa pendapat dengan dia. Boleh jadi orang akan buat cerita. Dengan sebab itu dia tidak bunuh. Dia tidak bunuh. Kalau dia tu munafik, dia tidak menyatakan permusuhan, sekadar kata, sekadar gitu je. Kecuali kalaulah dia tu memang nak bunuh Nabi juga. Kalau hak setara tu lain. Hak setara tu lain. Ni Abu Sa'id juga. Hak inilah ceritanya. Dia pergi jumpa dengan Nabi SAW ketika bagi zakat itu, dia suruh Rasulullah berlaku adil. Berani dia kata lagu tu. Nabi SAW kata, kalau aku ni tidak adil ke, pasal apa dia nak adil? Setara aku ni tidak adil, Tuhan pun percaya kat aku, sehingga dia lantik aku ni menjadi Rasul. Dia percaya. Bagaimana kamu nak situ nampak dah tu. Kalau seorang sahabat semua, dia tidak lagu tu. Dia tidak lagu tu. Sayyidina Umar ni kan, moga dia duduk dekat dengan Nabi SAW sama. Kalau lagu ni dia nak kira nak tetok selalu. Dia orang jenis kerah. Sayyidina Umar. Nabi SAW kata, da'hu, biarkan dia. Tadi dia suruh bunuh, tapi dia suruh bunuh, dia kata kepada sahabat-sahabat, kalau kamu jumpa lagu ni, mana tidak pada masa tu. Tidak pada masa tu, tak ada lagi secara kumpulan. Secara kumpulan itu tak ada lagi. Jemaah, mana tidak ada syaukah, orang kata, kekuatan yang boleh menggugat. Cuma secara peribadi gitu. Nabi SAW tak lagi. Sebab Nabi SAW kata dia ada ni, ramai lagi puak-puak dia ni, yang mana kamu akan berasa lekeh semaya kamu, nak banding dengan semaya dia. Puasa lekeh kamu berasa. Itu dia. Ini menunjukkan bahawa semaya banyak, puasa banyak tidak menentukan. Satu, akidah. Yang kedua, mengikut sunnah. Kalau bid'ah tak ada faedah juga. Banyak pun. Sebab kita kata, puasa 3 bulan betul-betul ni, Rajab, Syaban, Ramadan, tak ada faedah. Orang yang mengikut sunnah kadang-kadang dia, orang kata dah, gapo lah, tak ada gapo apa amalan apa. Nabi SAW pernah kata, kamu yang ni puak-puak sahabat, hak betul tu, lekeh kalau nak banding semaya kamu dengan dia, puasa kamu dengan dia. Ini menunjukkan bahawa hak betul tu tidak semesti dia tekan atas perkara tu, atas semaya tu saja, atas puasa tu saja. Yang pentingnya betul. Apabila betul tu, dia akan, pahala tu akan berlipat ganda, walaupun buat sikit. Dia kau berkembang, kau bertambah. Tuhan boleh lipat gandakan. Dalam Quran pun sebut, dalam hadis pun sebut. Kalau hak tadi bukan nak ganda pahala, boleh dosa pula. Sebab itu tak ada makna. Dia nak boleh molek ni akidah. Yang ni tauhid, betul-betul la ilaha illallah. Tu maknanya. Yang kedua, dia kena mengikut sunnah, jangan bid'ah. Muhammadur Rasulullah. 2 perkara tu. Baru ada makna. Kalau tidak, tak ada makna. Tak ada makna. Lepas tu sepatulah juga orang lain mana tengok tak ada kesan dia, lemah kita tengok.
Sebab puak-puak Syiah lah, dia mari ketika dia mari pura-pura dengan kita tu kan, dia mari semaya dengan kita, kita nampak sepuluh kita je, sepuluh kita tak ada kata gapo-gapo. Orang pergi jemaat dia pergi kata, padahal dia tak ada main-main jemaat. Bahkan hak dia kata bid'ah tu, hak dia kata semaya tarawih bid'ah, dia pergi juga kadang-kadang semaya. Ada sampai jadi tu iman dah puak-puak dia. Nak royak dia hebat ni. Padahalnya kita ni lah, kita tak tahu ke satu tentang dia ni kena tipu. Kena tipu. Pak kat duduk semaya di belakang dia. Pak nak boleh ke dia? Dia tak percaya kau semaya tu. Buat kau kita tak tahu. Dia nak menunjuk hebat dia tu lah. Nak menunjukkan hebat dia. Kita tak suka belakang tu. Rupanya dia pura-pura belakang. Kalau duduk di belakang, lagu lain tu lagu lain. Sama sekali tidak serupa tadi. Tak ada kesan apa tadi. Inilah benda. Inilah benda. Boleh tengok benda tu. Boleh tengok. Orang ada pengalaman dengan Syiah memang dia tahu, cukup tahu benda ni. Zaman dulu Khawarij dia tidak serupa dengan Syiah, dia tidak taqiyah dia. Dia tidak taqiyah. Tu beza dia. Dia tidak pura-pura, dia terus-terang. Kapir lah. Dia terus-terang. Tak boleh pelawak dia. Kalau pelawak kapir lah. Sebab tu payah dia. Sebab itulah ajaran dia tak boleh kekal lama. Pasal dia nyata kan, mudah orang nak itu. Syiah ni payah pasal dia pasal ngelik nusuk pura-pura. Kata ya lo dak, dia kata ada. Pasal di belakang dia kata ya lo pula. Dia pasal lagu tu. Hak tu payah. Ni Nabi SAW sebut ni akan datang akan ada. Puak-puak dia ni lagu ni sifat dia. Jadi tangan dia ni dia ada jeleban sini. Lengan ni ke ataupun sini ke jeleban ni. Ketumbuhan daging. Macam tetek gitu tu. Ataupun setengah riwayat ni sebut di sini, perawi kata tetek dia tu besar, jenis besar, seperti tetek orang Tino. Seperti susu orang Tino. Jadi bila perang ni kan, zaman Sayyidina Ali ni perang ni, Sayyidina Ali suruh pergi cari. Hadis Bukhari ni juga dulu kita jumpa sini tak ada tu. Sayyidina Ali suruh pergi cari tak jumpa. Cari tak ada lagu tu. Cari, Sayyidina Ali kata mesti ada. Cari tu dalam hak timbul-timbul tu ada duduk bawah. Tengok betul-betul serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam royak tu serupa, memang ada. Buat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam royak dulu lagi. Lepas pada tu cerita Khawarij lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk ala ke Iraq. Dia tunjuk ala ke Iraq. Memang pun puak Khawarij ni mari itu. Asalnya ni mari itu. Lepas tu dia jadi pergi rata negeri tu. Tetapi puak-puak dia ni tidak boleh berkembang seperti mana puak-puak Syiah. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lan taqum as-sa'ah hatta taqtatila fi'atan da'wahuma wahidah. Kiamat tidak akan berlaku selagi tidak perang dua golongan yang mana dakwah mereka, suruhan mereka sama. Tak akan berlaku. Yang ni perang sudah ada orang panggil. Perang sama sendiri. Di zaman sahabat dulu sudah ada dah. Lepas tu akan datang ada lagi muka orang Islam ni ramai lama. Dalam sejarah ni perang sama Islam ni bukan sedua, banyak. Lepas tu di sini kebanyakan ulama mengaitkan dua golongan ini, iaitu dua golongan yakni golongan Ali dan Muawiyah. Mereka kaitkan dengan hal itu. Dan kedua-duanya dakwahuma wahidah, dakwaan mereka atau suruhan mereka sama, yakni sama-sama memperjuangkan Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kedua-duanya Islam, seruannya sama. Ada pun hak Khawarij tadi lagu lain dia cerita. Hak tu zaman tu juga. Hak tu kumpulan lain. Hak ni kumpulan lain. Kedua-dua ni hak ni Islam kedua. Itu daripada hadis ni kita nampak tak boleh, tak betul seperti Syiah kata tu Muawiyah ataupun Aisyah ataupun Talhah yang pergi kata perang dengan Sayyidina Ali tu maka dia jadi kafir. Tak betul. Sebab apa? Kedua-duanya adalah sama seruannya. Yang ni Islam kedua. Dan Sayyidina Ali tu perang di zaman dia dengan Khawarij banyak dah. Hapus puak Khawarij. Lepas tu puak-puak dia hidup lagi. Naik lagi. Di zaman Muawiyah pula. Muawiyah pun
Perang juga dengan puak-puak ni. Perang juga. Bukan kata dia elok. Di zaman Muawiyah pun hebat juga. Perang pula. Gitulah seterusnya. Sampai selepas tu pun ada lagi puak-puak Khawarij. Baru maja' fil muta'awwilin. Ini bab tentang orang-orang yang mentakwilkan. Jadi orang-orang yang takwil tu, dia nak cerita di sini puak-puak Khawarij pun dia takwil juga. Tapi takwilan ni, takwilan yang mengharuskan kita perang, kita bunuh ni lagu lain. Yang menyebabkan jadi terkeluar daripada agama. Lepas pada tu dengan cara nak perang, hak lagu tu, hak bolehnya bunuh. Tetapi kalau sekadar takwilan saja, dia faham gini, hak ni faham gini, tak boleh, tidak mengharuskan kita membunuh. Itu tujuan Imam Bukhari nak bagi. Kalau nak kira puak-puak Khawarij pun dia takwil juga. Dia takwil cara dia lah. Dia faham cara dia. Dia pakainya ayat Quran hadis juga. Tapi dia takwil cara dia. Hak tu Imam Bukhari kata boleh perang berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ada pula ni sahabat ni, hak ni baca lagu ni baca lagu ni, beza ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata betul kedua. Boleh jadi hak takwil ni betul kedua. Dan tidak boleh sampai kita nak memukul ke, nak bunuh tak boleh. Ada yang takwil juga, tetapi takwil itu tidak sampai ke peringkat dia jadi kafir. Itu nak cerita. Perbezaan dalam perkara furu' kita kata. Hak ni mazhab Syafi'i, hak ni mazhab Hanafi, dia nak beza sejauh mana pun tak apa tu. Dia takwil cara dia. Sebab ayat tu tidak terang. Tetapi tidaklah sampai mengkafirkan satu sama lain. Tidaklah sampai kata hak darah puak-puak dia tu halal. Tak ada. Bahkan kita terima di kalangan puak-puak dia, misalnya orang Syafi'i, terima di kalangan puak-puak Hanafi tu ada awliya illah, ada orang-orang yang soleh, imam-imam yang kita hormat. Hak ni pula dia pun hormat juga orang-orang Syafi'i. Gitu. Takwilan ni tidak sampai membolehkan perang. Tak boleh. Tak sepatutnya lagu tu. Masa muka kau apa kau, tak sepatutnya berlaku gitu. Itulah Imam Bukhari tu juga mari hak ni, bab ni. Lepas tu bisa takwilan lagi. Kadang-kadang dia salah faham. Dalam mentakwil itu dia salah faham. Dia bukan maksud tak molek. Itu tujuan Imam Bukhari nak. Sahabat-sahabat, dia tu orang Arab dah, tetapi dia keliru bila baca ayat ni, alladzina amanu. Hasani tu apa ni unzilal Quran, inna hadzal Quran unzila ala sab'ati ahruf, dulu kita sudah bicara dah. Lepas tu ni alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm. Sahabat-sahabat dia faham, dia takwil, mula-mula dia ingat kau maknanya tidak berdosa lah, tidak melakukan dosa. Pasal dia yang tidak melakukan dosa. Nabi SAW betul. Dia kata bukan gitu maksudnya. Hak sini ni dalam ayat ni hak maksud lam yalbisu imanahum bizulmin. Zulmin tu dengan makna syirkin, bukan makna zulmin kezaliman biasa ni, tak, dengan makna syirik. Hak tu ini tengok, takwilan itu kadang-kadang tidak tepat. Tidaklah sampai hak ni keluar daripada agama kerana tidak tepat mentakwil itu. Tu nak ceritanya. Hak ni tidak jadi kafir, tidak jadi murtad, tidak mulhid. Hak lagu ni nak perang jauh sekali, kita nak memusuhi, nak balas dengan dia pun tak boleh. Hak lagu ni bahkan sepatutnya kita ajar seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Ni maksud dia zulmin di sini bukan makna zalim, maknanya syirik. Dan dia pun apabila dengar gitu, terima dengan baik. Hak lagu ni tak apa, takwilan lagu ni tak apa. Manusia ni jadi perang sampai perang gapo ni sebenarnya berselisih pendapat lah, tak serupa pendapat. Jadi kita kena faham dalam agama ni tak serupa pendapat lagu mana siapa boleh perang tu. Itu Imam Bukhari tuju mari ni. Ada kalanya kita kena jelaskan. Apabila dia jelas, kalaulah dia tu pakai prinsip yang sama, dia akan tunduk. Dia mesti tunduk. Pakai Quran hadis. Ni ayat Quran dan hadis dah. Sepatutnya pakai tunduk. Tengok sahabat. Bila Nabi SAW ayat lagu, tak apa faham. Sebelum pada tu dia keliru. Gitu. Lepas pada tu ni ada hak kata itu munafik tu dia tidak sayang kepada Allah dan Rasulnya. Mana orang tu nya? Dia tanya, mana orang tu, orang mari belakang di tempat kita ni, Nabi mari ni, jajaran sekali mari, mana dia tak mari? Tak mari ni, kalau cara tak mari ni munafik lah. Ada hak kata lagu tu, dia kata munafik dengan takwilan lah, dengan takwilan dia kata munafik. Nabi SAW tidak bunuh dia, cuma Nabi tegur dia, jangan kata lagu tu.
Sebab apa? Sebab dia dengan takwil lah. Dia kira berdasarkan Nabi SAW rakyat juga. Orang yang tidak kasih kepada Allah dan Rasul, orang yang tidak hormat kepada Rasul, itu munafik. Lagu itulah sifatnya. Ni Nabi SAW mari sebab kita dia tidak mari. Dia tu di kalangan kita juga. Pasal mana? Marahlah. Nabi SAW kata jangan kata lagu tu. Kan dia mengucap la ilaha illallah kerana Allah dia mengucap. Nabi SAW tahu dia tu mengucap kerana Allah. Ikhlas. Nabi SAW tahu. Allah SWT bagi tahu. Walaupun dia tak pergi. Apa dia tak pergi tu? Dalam riwayat yang lain disebutkan dia tu spy Nabi. Spy ni kan? Dia tu apa ni perisik lah kita kata. Perisik bagi pihak Nabi SAW. Dia pergi duduk dengan orang kafir, duduk dengan pokok-pokok munafik ke apa. Rupanya Nabi SAW pasal dah. Jadi kalau dia pergi duduk sekali dengan Nabi, orang akan apa? Lalulah dia tu. Siapa? Sebab tu dia tak pergi. Dia tak tahu. Sebenarnya dia kasih sangat kepada Nabi SAW. Tapi kadang-kadang orang yang keliru ni orang yang siapa kata. Sebab tu kita jangan gaduh kata. Kalau nampak hak pelik-pelik pun, jangan gaduh kata. Hak naknya kita kena baik sangka terhadap sesama Islam. Terutamanya kalau kita tahu dia tu orang baik, orang juru, orang yang faham. Kita jangan dikata. Nak kata munafik kau tu jangan gaduh. Nabi SAW bila Nabi SAW kata gitu, jangan kata gitu. Pok-pok dia pun kata baiklah, tak apalah kalau dah Rasulullah kata gitu kan, kita tak akan kata dah lah kalau lagu tu. Tengok, dengar selalu Nabi SAW kata tak ada seorang pun kalau dia bawa la ilaha illallah mati di akhirat nanti, Allah SWT akan haramkan neraka pada dia. Tak masuk neraka. Maknanya dia isyarat kepada sahabat dia tu setara tu tingginya. La ilaha illallah dia tu dalam tu. Dalam tu. Siapa haram, Allah haramkan neraka ke atasnya. Hak secara khususnya orang tadi lah. Dan begitu juga orang-orang lain pun. Kalau sungguh-sungguh la ilaha illallah tu, begitulah. Di sini nak ceritanya takwil tadi tu. Tidak jelas. Kadang-kadang kerana tidak jelas seseorang tu berkata sesuatu, kita tak boleh hukum dia. Kerana dia tidak jelas. Lepas pada tu ni pula ada beberapa lagi ni, dan hak ni pun ambil masa juga, kita rasa putih sekat tu lah dulu. Untuk malam ni insya-Allah kita sambung malam esok. Wallahu a'lam.